Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Hadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam satu program ilmiah bersama saya, moderator anda, Muhammad Adnan bin Muhammad Aslam, pada pagi yang berbahagia ini bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang sering kita semua pandang endah tak endah dan kurang diberi perhatian pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran tuan-puan yang bersama kita dalam forum pada hari ini. Semoga kita semua dapat memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Hadirin yang dihormati, tajuk forum kita pada hari ini ialah cabaran membesarkan anak kurang upaya, baik dalam golongan ibu bapa, guru atau masyarakat. Isu ini sangat menarik untuk dibincangkan kerana ia dapat membuka mata semua golongan tanpa mengira bangsa dan agama bahawa anak kurang upaya juga memerlukan perhatian dan kasih sayang yang sama seperti anak-anak lain. Tak molek jika ada alu tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung tiada perahunya. Tak berkat ilmu tanpa amalnya. Tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang panel yang tidak asing lagi. Baiklah, ahli panel kita yang pertama iaitu Cikgu Jackson. Cikgu Jackson merupakan seorang guru yang mengajar pendidikan khas di Sekolah Kebangsaan Taman Desa 2, Rawang, yang dijemput khas bagi menceritakan pengalaman beliau sepanjang mendidik anak kurang upaya. Seterusnya, ahli panel yang kedua iaitu Encik Yusri, merupakan seorang bapa yang mempunyai anak autism berusia 9 tahun. Beliau bakal berkongsi sedikit pengalaman dan cabaran yang dihadapi sepanjang membesarkan anak kurang upaya. Panel terakhir iaitu Dr. Azrin, merupakan seorang doktor pakar kanak-kanak dari Hospital Besar Kuala Lumpur yang dijemput khas untuk berkongsi bagaimana untuk menguruskan anak kurang upaya. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin bertanyakan soalan kepada Cikgu Jackson. Apakah yang dimaksudkan dengan OKU? Dan ceritakan sedikit pengalaman sepanjang menjadi pendidik kepada anak kurang upaya. Baik, terima kasih kepada moderator Saudara Muhammad Adnan atas soalan yang diajukan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita hari ini yang bertajuk Cabaran Membesarkan Anak Kurang Upaya. Berbalik pada soalan sebentar tadi, bagi menjawab apa itu OKU, golongan kurang upaya OKU merupakan sebahagian daripada masyarakat. Oleh itu, mereka mempunyai kesaksamaan, hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Pendekatan berasaskan hak atau rights-based dan juga perlindungan wajar digunakan bagi menjamin kepentingan dan kesejahteraan OKU. Oleh itu, sebelum saya lanjutkan lagi elok, saya jelaskan lagi definisi OKU. OKU adalah seorang yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang dari segi fizikal, mental, intelektual dan pencendera yang apabila berhadapan dengan pelbagai halangan tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya dengan secara efektif dalam masyarakat. Mengikut Akta Orang Upaya 2008, OKU termasuk mereka yang mempunyai kekurangan jangka masa panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Antara penyebab ketidakupayaan mengikut kajian adalah disebabkan limb defect, congenital acquired termasuk kehilangan ibu jari, tangan, spinal cord injury, stroke, traumatic brain injury, kedil, iaitu ketinggian kurang daripada 142 cm bagi lelaki dan ketinggian kurang daripada 138 cm bagi perempuan. Seterusnya, bagi pengalaman saya sepanjang menjadi pendidik kepada anak kurang upaya di mana saya menjadi guru
yang mengajar pendidikan khas di Sekolah Kebangsaan Taman Desa Dua Rawang selama 8 tahun. Sangatlah banyak pengalaman yang saya lalui. Tetapi bagi meringkaskan persoalan mengenai pengalaman saya semasa mendidik anak kurang upaya ialah berhadapan dengan murid yang istimewa, walaupun itu adalah satu kemestian bagi guru pendidikan khas. Berhadapan dengan murid uh, yang istimewa, yaitu murid yang mempunyai kepelbagaian ketidakupayaan, adalah cabaran yang paling besar saya sebagai guru pendidikan khas untuk berusaha melahirkan output positif kepada anak didik saya itu. Meskipun begitu, saya sentiasa bersabar. Saya amat berbangga karena berpeluang mendidik anak kurang upaya seperti itu asalkan saya dapat melihat anak didik saya menjadi orang berguna dan mempunyai masa depan yang baik. Berdasarkan penerangan saya tadi, mengikut soalan yang diajukan, mendidik dan menjaga anak kurang upaya adalah merupakan cabaran penting bagi sesiapa sahaja yang berhadapan dengan anak kurang upaya. Hal ini karena mereka juga mempunyai hak untuk diberikan didikan yang baik agar mereka tidak merasa dipinggirkan. Terima kasih cikgu, satu penjelasan yang sangat jelas dan pengalaman yang tidak semua orang merasainya. Seterusnya, soalan kedua kepada Encik Yusri, apakah pandangan masyarakat kepada bapa yang mempunyai anak OKU dan apakah kesan yang dihadapi apabila mengendalikan anak OKU? Terima kasih saudara Adnan. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Jika diberi pilihan, tiada ibu bapa yang menginginkan anak yang tidak sempurna mahupun mempunyai cacat celia. Namun, anak yang dianugerahkan oleh Tuhan sebagai amanah kepada ibu bapa ialah sebuah ketentuan takdir. Sebagai seorang bapa, saya haruslah sentiasa bersyukur dan redha dengan keadaan fizikal dan mental anak-anak sama ada sempurna atau kurang upaya. Masih ramai ibu bapa di luar sana yang sangat menginginkan zuriat yang dikandung dalam rahim mereka sendiri. Perwujudan anak kurang upaya ini sebenarnya ialah satu cabaran kepada ibu bapa dan keluarga. Ibu bapa dan ahli keluarga perlulah sentiasa bersabar dan tenang dalam menguruskan anak istimewa ini. Walaupun mereka anak kurang upaya, namun mereka tetap memerlukan kasih sayang yang tidak ternilai daripada keluarga serta masyarakat sekeliling. Oleh itu, ibu bapa wajarlah memainkan peranan penting dengan memikul tanggungjawab seperti meluangkan masa dan melakukan aktiviti harian bersama anak kurang upaya sama seperti mereka lakukan bersama anak-anak yang lain. Anak-anak ini juga perlu diberi kasih sayang yang adil tanpa memiliki sifat pilih kasih, diberi didikan akademik dan didikan agama mengikut kemampuan mereka supaya mereka menjadi anak yang berakhlak mulia dan sentiasa disenangi masyarakat. Sebagai ibu bapa, jangan sesekali kita mengenepikan anak-anak syurga ini supaya mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan merasakan diri mereka seolah-olah sebuah sinar yang paling terang di dalam keluarga. Walau bagaimanapun, untuk menjaga anak OKU ini, ia memerlukan kos yang agak besar kerana kebanyakan anak OKU memerlukan rawatan dan rawatan susulan di hospital-hospital yang tertentu. Sekiranya mereka tidak mendapat rawatan dan penjagaan yang rapi, berkemungkinan penyakit yang dihadapi oleh mereka akan menjadi lebih parah. Sudah pasti sebagai seorang bapa, ini merupakan situasi yang mematahkan hati saya untuk melihat anak sendiri menderita kerana penyakit yang mereka alami. Selain itu, saya perlulah sentiasa bersedia dari segi mental dan fizikal untuk mendengar cemuhan dan menerima kutukan masyarakat sekeliling. Kerana tidak semua orang boleh menerima anak OKU. Malah, ada segelintir daripada mereka memandang hina terhadap anak-anak OKU ini. Seterusnya, saya sebagai seorang bapa hendaklah pandai menguruskan masa saya untuk menjadi seorang pekerja yang berkaliber dan berhemah tinggi di tempat kerja selain menjadi bapa yang terbaik di rumah supaya
anak OKU saya sentiasa merasakan dirinya disayangi dan dia dapat membesar di dalam keluarga yang harmoni. Secara ringkasnya, walaupun kita mempunyai anak OKU, itu tidak bermaksud kita boleh memberi layanan sambil lewa terhadap mereka. Malahan, sepatutnya kita haruslah memberi kasih sayang dan layanan yang secukupnya. Kerana anak OKU juga merupakan seorang insan yang amat berharga dan mampu membahagiakan sebuah rumah tangga. Betul. Mereka tidak minta untuk dilahirkan sebagai anak OKU dan kepada ibu bapa perlulah redha dan menerima mereka walau apa jua keadaan. Meskipun anak OKU, kita perlu memberi perhatian dan kasih sayang sama rata seperti anak lain. Satu uraian jawapan yang tepat dan sedikit sebanyak diharapkan dapat membuka mata ibu bapa yang mempunyai anak OKU. Baiklah, beralih ke soalan seterusnya ditujukan kepada Dr. Azrin. Apakah langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk menerima ahli keluarga OKU dan cara berinteraksi dengan mereka? Mute. Minta maaf, saudara. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudara moderator jejaka tampan yang membawa 1001 persoalan di dalam forum kali ini. Pertama sekali, saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana memberi peluang dan ruang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati dan tidak dilupakan juga rakan bicara wara iaitu Encik Yusri dan Encik Jackson. Semoga semua dalam keadaan baik dan sentiasa dipeluk cinta Tuhan. Melihat kepada terma menerima atau penerimaan, menurut Maslow 1954 dalam teori pendidikannya, penerimaan bermaksud menghargai sifat-sifat istimewa individu sebagai manusia unik yang berbeza dengan individu lain dari segi sikap, pengetahuan dan kemahiran. Bagi pendapat saya, mereka sebenarnya bukan kurang upaya, malah berlainan keupayaan. Berlainan keupayaan ini bukanlah merujuk kepada kuasa luar biasa, malah ia sekadar retorik untuk tidak membiarkan stigma negatif masyarakat terus berleluasa kepada generasi akan datang. Apa yang saya lihat, ada ketika mereka lebih hebat daripada kanak-kanak biasa dan OKU ini bukanlah sesuatu kekurangan atau kecacatan, tetapi ia adalah sesuatu ciptaan yang sempurna untuk melihat betapa sabarnya kita dalam mendidik dan membesarkan anak OKU itu sendiri dan tidak dinafikan membesarkan mereka memang. Jadi dalam konteks menerima ini, 3 langkah boleh diambil oleh ibu bapa yang mempunyai anak-anak OKU atau persediaan kepada bakal ibu bapa untuk membanyakkan toolbox mereka berkaitan anak-anak OKU. Pertama sekali, elakkan daripada membuat pembandingan. Sikap ini tidak seharusnya wujud dan tidak patut berlaku, apatah lagi pada anak-anak OKU. Hal ini kerana pembandingan yang dilakukan dapat menimbulkan perasaan ketidakpuasan di mana dari situ akan bermula keluhan demi keluhan dan mempersoalkan tentang kehadiran anak tersebut. Ibu bapa sepatutnya memberikan kasih sayang yang adil dan tidak lagi mempersoalkan tentang kekurangannya. Mereka juga mempunyai perasaan yang sama seperti anak-anak normal yang lain. Pembandingan tersebut dikotiri akan memberikan kesan yang teruk kepada mental, justru menjejaskan perkembangan sosial mereka. Selain itu, anak-anak OKU memerlukan kasih sayang. Jadi show them love. Sebagai contoh, tunjukkan kepada anak-anak OKU tersebut bahawa kasih sayang buat mereka tidak akan pernah habis. Dalam erti kata lain, ia dapat mengelakkan daripada berlakunya diskriminasi anak OKU dalam keluarga. Saya juga ingin menekankan di sini bahawa ibu bapa tidak perlu menghadkan kebebasan anak OKU tersebut untuk keluar. Sesetengah daripada mereka tidak menyantuni dengan layanan baik dan ada segelintir yang takut dengan persepsi masyarakat tentang anak-anak OKU. Apa yang saya lihat dalam hal ini, perkara tersebut memang memberi impak yang negatif kepada anak-anak OKU. Perkara tersebut sewajarnya dihentikan kerana menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, statistik kadar ibu bapa yang tidak daftar anak-anak OKU masih belum mencapai 50% dan antara punca kegagalan mendaftar itu disebabkan oleh ibu bapa yang malu mempunyai anak-anak OKU.
Seterusnya, langkah yang boleh diambil dengan berjumpa pakar-pakar psikologi. Dalam hal ini, pakar-pakar psikologi boleh merawat masalah emosi ibu bapa yang terkesan dengan kehadiran anak-anak OKU dalam kalangan ahli keluarga mereka. Ibu bapa sebenarnya lebih memerlukan sokongan emosi ataupun moral berbanding sokongan menguruskan anak-anak OKU ini. Jadi tidak hairanlah jika ibu bapa itu memerlukan khidmat pakar-pakar dalam bidang psikologi. Melalui ini, ia dapat membantu mengurangi sifat denial parent dalam kalangan ibu bapa. Memiliki sifat denial parent boleh mendatangkan masalah kepada masa hadapan anak-anak OKU itu sendiri. Misalnya, ibu bapa yang menafikan karakter pelik terhadap anak-anak mereka sewaktu kecil boleh membantutkan usaha untuk menerima rawatan awal. Rawatan awal penting bagi ibu bapa dari tahap kronik bagi mengubah dari tahap kronik ke tahap yang ringan, dan perkara ini dijelaskan pada OKU kategori kurang upaya pembelajaran. Seperti apa yang diterangkan, OKU terdapat pelbagai kategori dan melalui kategori ini juga interaksi dengan mereka akan berbeza. Dalam hal ini, ada sesetengah ibu bapa memerlukan masa yang singkat untuk berinteraksi, tetapi ada yang menuntut masa yang agak lama sehingga boleh mencecah 2 hingga 3 tahun. Dalam hal ini, kaedah khusus boleh digunakan untuk berinteraksi dengan mereka, tetapi ia mestilah mengikut kategori OKU tersebut. Misalnya, ibu bapa boleh menggunakan braille ataupun bahasa-bahasa isyarat dan lain-lain kaedah. Sekiranya ibu bapa itu tidak mahir, mereka juga boleh mengikuti kelas-kelas asas bagi membuka jalan berkomunikasi dengan anak-anak OKU tersebut. Hal ini sememangnya menuntut masa yang lama dan memerlukan pembelajaran ibu bapa itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Dr. Azrin. Satu penjelasan yang panjang dan jelas sekali. Saya bersetuju bahawa kesabaran dalam menjaga dan membesarkan anak KU ini merupakan tangga yang teratas sekali pada ibu bapa. Baiklah, soalan seterusnya kepada Cikgu Jackson. Seperti yang kita tahu, cara mendidik dari segi sikap dan pembelajaran antara orang normal dan orang OKU adalah berbeza. Apakah antara cabaran dalam mendidik mereka sama ada di rumah atau di sekolah? Terima kasih Saudara Muhammad Adnan. Saya setuju bahawa cara mendidik dari segi sikap dan pembelajaran antara orang normal dengan OKU adalah berbeza. Hal ini kerana pembelajaran bagi orang normal adalah lebih mudah dibandingkan dengan pembelajaran orang kurang upaya. Oleh itu, saya akan terangkan apa cabaran dalam mendidik di rumah atau di sekolah terhadap murid kurang upaya. Saya akan mulakan di sekolah dahulu. Antara cabaran yang paling besar saya hadapi semasa mengajar di sekolah berhadapan dengan murid-murid yang mana apabila di sekolah, murid-murid tersebut melakukan pelbagai aksi ataupun sikap yang menunjukkan sikap memberontak, marah, sedih dan sebagainya. Hal ini, saya sebagai guru pendidikan khas di sekolah perlu menggunakan segala kepakaran sama ada memujuk, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Seterusnya ialah cabaran daripada ibu bapa apabila meletakkan harapan yang tinggi terhadap guru untuk mengubah anak mereka. Apabila wujud kesedaran ibu bapa terhadap masalah pembelajaran anak-anak mereka, mereka akan menghantar anak mereka ke sekolah. Mereka akan mengharapkan perubahan terhadap anak mereka, sedangkan guru hanya mendidik semasa murid di sekolah sahaja. Tetapi dengan rasa tanggungjawab, saya sebagai guru pendidikan khas, saya terus mendidik anak-anak mereka agar boleh mewujudkan perubahan yang baik terhadap anak mereka. Bagi di rumah pula, iaitu PDPR, murid-murid kurang upaya juga tidak terkecuali bagi pembelajaran di rumah kerana pendidikan asas, negeri menekankan bahawa setiap rakyat berhak mendapat pendidikan. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, turut memperkenalkan program khas untuk kumpulan pelajar OKU menjalani PDPR. Namun begitu, kurikulum, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran memerlukan penyesuaian bagi memudahkan pembelajaran murid-murid kurang upaya semasa di rumah. Dalam memastikan penyampaian PDPR dapat diterima oleh murid-murid kurang upaya, penggunaan teknik pengajaran mestilah menggunakan teknik dan gaya pembelajaran konsep visual, auditory dan kinestetik ataupun VAK yang membangunkan gaya pembelajaran menggunakan deria penglihatan,
pendengaran, dan pergerakan. Berdasarkan perbezaan pembelajaran itu, murid-murid kurang upaya setiap pembelajaran itu sudah pasti mempunyai masalah tersendiri. Namun, jika teknik penyampaian pengajaran yang baik, saya sebagai guru pendidikan khas yakin bahwa pembelajaran yang baik pasti akan dapat memberi perubahan yang baik kepada murid-murid kurang upaya. Terima kasih. Tepat sekali. Persekitaran memainkan peranan penting. Cabaran mendidik anak OKU di rumah dan di sekolah adalah berbeza. Seperti yang diketahui, setiap manusia yang dilahirkan mempunyai emosi, begitu juga dengan anak OKU. Bagaimanakah mereka iaitu anak OKU meluahkan perasaan mereka, sama ada dari segi perbuatan atau lisan? Boleh Encik Yusri jelaskan? Terima kasih Encik Adnan. Pada pendapat saya, anak OKU meluahkan perasaan mereka melalui perbuatan. Hal ini kerana kebanyakan anak OKU tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar kerana mempunyai masalah pemikiran yang mempengaruhi mereka untuk sukar menjelaskan sesuatu melalui percakapan. Anak OKU akan meluahkan perasaan melalui lisan dengan menunjukkan gaya-gaya tersendiri, menggunakan gerakan anggota badan dan riak wajah mereka. Sebagai contohnya, jika mereka dalam keadaan gembira, mereka akan melompat-lompat, gelak dan senyum atau menunjukkan gaya tangan sebagai tanda gembira. Jika mereka dalam keadaan sedih, riak wajah mereka akan bertukar masam dan garang. Selain itu, mereka juga akan menunjukkan gerakan badan sebagai tanda sedih atau tidak menyukai sesuatu. Contohnya, mereka akan tunduk sepanjang masa atau mengamuk. Mereka juga akan menangis kemarahan. Namun, tidak semua anak OKU tidak pandai mengekspresikan perasaan mereka melalui lisan. Bagi anak OKU yang dapat berfikir dengan baik seperti anak OKU yang cacat penglihatan, mereka akan lebih menunjukkan perasaan mereka menggunakan lisan. Mereka juga akan kelihatan lebih matang dan tenang. Hal ini adalah kerana mereka dapat berfikir dengan baik. Kebiasaannya, anak OKU yang meluahkan perasaan melalui perbuatan adalah anak OKU yang mempunyai cacat pemikiran kerana mereka tidak dapat berfikir dengan cerdas dan menyebabkan informasi di dalam otak tidak dapat dihantar dengan baik melalui saraf untuk meluahkan sesuatu melalui lidah. Oleh itu, kita sebagai manusia yang mempunyai akal fikiran serta anggota badan yang sempurna, hendaklah sentiasa memahami anak OKU supaya mereka tidak stres dan tidak rasa terpinggir. Saya pasti tentu ramai tertanya-tanya bagaimanakah anak OKU meluahkan perasaan mereka. Ramai beranggapan anak OKU ini mereka hanya tahu gembira sahaja, tidak tahu bersedih. Satu perkongsian yang sangat menarik oleh Encik Yusri. Terima kasih Encik Yusri. Kita sudah pun di penghujung rancangan. Sebelum tamat, saya mempunyai soalan terakhir buat Dr. Azrin. Seperti yang diketahui, ada ibu bapa yang tidak menerima bahawa anak mereka merupakan anak OKU dan memutuskan untuk menghantar ke pusat kebajikan. Apakah kesan terhadap mental dan fizikal anak OKU sekiranya mereka dikelilingi dengan orang yang tidak menyokong dan peduli akan mereka? Baiklah, terima kasih saudara moderator. Malaysia adalah antara negara yang mengalami pasca kolonial, iaitu negara yang sedang membangun. Di sini saya nak tekankan bahawa Malaysia telah mengalami transformasi dan penambahbaikan dalam perkhidmatan kepada orang kurang upaya OKU. Walaupun kerajaan telah membangunkan dasar ataupun polisi ataupun kemudahan untuk OKU, sehingga kini masih ada dalam kalangan mereka, dalam kalangan anak OKU itu sendiri disisihkan atau dalam bahasa terminologinya didiskriminasi secara penuh oleh sikap ibu bapa itu sendiri. Jadi apa yang ingin dibincangkan adalah kesan terhadap mental dan fizikal anak OKU tersebut. Pertama sekali kita lihat kepada kesan mental terlebih dahulu. Secara umumnya, ia akan menyebabkan anak-anak OKU tersebut mengalami kemurungan. Lazimnya penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina atau bangsa. Tetapi hal ini yang lebih berat apabila
apabila anak OKU tersebut mengalami kemurungan itu sendiri, dan perkara tersebut amat membahayakan anak OKU itu sendiri. Selain itu, kesan fizikal yang saya boleh jelaskan di sini ialah anak OKU itu akan menjadi pasif. Perkara tersebut mereka akan takut untuk menyertai masyarakat secara penuh, dan mereka akan merasakan diri mereka tidak seperti individu normal yang lain. Dalam hal ini, perkembangan sosial anak OKU tersebut akan terjejas kerana tidak mempunyai sokongan daripada ibu bapa itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi berkongsi pendapat serta ilmu yang sangat berguna ini. Perkongsian yang sangat menarik dan diharapkan kita mempelajari benda baharu. Moga dengan perkongsian pada hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat untuk kita semua. Nampaknya kita sudah kesetukan masa. Sebelum tamat, izinkan saya merumuskan apa yang telah dibincangkan bersama panel-panel jemputan kita pada hari ini. Mereka anak OKU layak mendapat kasih sayang dan perhatian yang sama rata seperti anak lain. Sebagai ibu bapa dan masyarakat, tidak seharusnya kita memulaukan mereka kerana mereka juga manusia yang mempunyai hati dan perasaan. Layanan yang baik dan sokongan daripada kita sedikit sebanyak dapat mengubah hari mereka. Mereka akan terus ceria dan gembira selalu. Sebelum akhiri, terimalah serangkap pantun daripada saya. Dari Kedah ke Pekansari, membeli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.